Dalil mukmin profesional yang kita baca awal-awal tadi, inna khairal man ista'jartal qawiyul amin, ya. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kau berikan kerja mesti ada dua. Yang pertama ciri dia al-qawi, yang kedua al-amin. Al-qawi itu refer kepada kekuatan, kepakaran. Yang mana al-amin ini refer kepada al-amin ialah sifat integriti, jujur, amanah di sifat mukmin. Ya. Ayat ini nak menggambarkan Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika dia menolong dua orang anak gadis, Dia dan Samura, anak gadis Nabi Syuaib, ya, di tengah padang pasir, dibagi minum kambing-kambing itu, ya. Dia kelihatan pada waktu kegagahan Nabi Musa ketika membantu, kata satu riwayat, kambing-kambing ini minum. Satu lagi, kekuatan Nabi Musa mengangkat batu penutup sumber air itu. Batu itu hanya boleh diangkat oleh 10 orang dalam kasih kita, ya. Tetapi Rasulullah Nabi Musa boleh angkat seorang. Artinya Nabi Musa ada al-qawi, ada kekuatan, ya. Kemudian apabila dipanggil untuk bertandang ke rumahnya, Nabi Musa kata, biar saya berjalan di hadapan, dua orang anak gadis ini jalan di belakang. Ini aneh betul, ya. Sebab dua orang anak gadis ini nak pergi rumah dia, Nabi Musa tak tahu. Tapi Nabi Musa dia jaga mata dia, ya. Jadi anak gadis ini dari belakang bagi isyarat dia, kau lagi ikut, ya. Artinya waktu itu terserah satu lagi, Nabi Musa menjaga mata, ya. Kata Sayyidina Umar, siapa yang jaga matanya akan diberi kemantapan jiwa. Orang mukmin dia jaga mata dia, ya. Subhanallah, siapa yang jaga mata, kata Rasulullah, akan diberi halawatul ibadah, kemanisan dalam ibadah. Sekarang kita solat tak manis, ya. Kita buat baik tak manis, semuanya dalam keadaan mujahadah, ya. Kita buat juga tapi dalam keadaan mujahadah, sekarang betul. Tetapi orang yang jaga mata, dia akan dapat kemanisan dalam ibadah. Ini sifat orang mukmin. Sekali lagi, ini yang kata mukmin profesional. Apabila anak gadis ini pulang bertemu ayah, anak gadis ini kata pada ayahnya, dan kata-kata ini diabadikan menjadi ayat Al-Quran. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin, ya. Jadi inilah juga panduan bagi kita. Pertama, kita sendiri nak jadi mukmin profesional, al-qawi dan al-amin. Kalau dulu al-qawi itu refer kepada apa, kekuatan fizikal, tetapi sekarang knowledge is power, betul. Kena knowledge, pengetahuan, kepakaran dalam teknologi dan sebagainya. Ini yang kita kata al-qawi. Kita sendiri nak jadi mukmin profesional, kita juga kalau nak pilih pemimpin yang mukmin profesional, betul, ya, insyaAllah. Baik, dapat tak? Boleh pindah? Boleh, ya. Baik, sekarang kita tengok mukmin profesional ni, dia bekerja dengan cemerlang. Orang yang mukmin, yang profesional, dia bekerja dengan cemerlang. Ambil, ya, cuba tengok, ambil definisi cemerlang. Definisi cemerlang dalam bentuk kata-kata ialah better than best. Bukan sekadar baik, tetapi lebih dari baik. Better than best, itu dari kata-kata, ya. Yang kedua, saya nak gambarkan cemerlang dengan otak kanan. Otak kanan ni bayangkan, ya, ada beza antara otak kanan dan otak kiri. Otak kanan dia lebih tersentuh dengan kata-kata, words, tetapi otak kiri dia lebih tersentuh dengan visual, betul, ya. Orang otak kanan bila dia dengar lagu, dia tengok pada melodi. Orang otak kiri bila dengar lagu, dia tengok pada lirik. Dia beza, pergi kat tol, orang otak kiri dia tengok RM1 ke RM2 ke, tapi orang otak kanan dia tengok warna kuning ke biru dan sebagainya. Boleh? Jadi otak kanan visual, betul, ya. Kita ni kalau kita nak belajar, dua-dua otak kita, ya. Baik, sekarang cuba kita tengok. Tadi saya kata fikirkan, saya kata fikirkan otak kiri. Sekarang saya kata bayangkan. Bayangkan otak kanan, visualize. Bayangkan 3 orang pekerja nak ditemu duga oleh seorang wartawan. Wartawan dikendaki temu duga 3 orang pekerja. Dia kerja apa? Dia kerja simen bangunan. Simen bangunan, simen plaster, ya. Walaupun pekerja ini buat kerja yang sama, di tempat yang sama, menerima gaji yang sama, tetapi air muka mereka berbeza. Air muka wajah, ya. Jadi tengok, ya, wartawan dah ketemu 2-3 pekerja yang air mukanya berbeza walaupun kerja mereka sama. Air muka yang pertama masam, ya, muka dia macam mana? Macam ni, masam, ya. Yang kedua selamba. Muka dia, air muka dia selamba. Selamba macam mana? Macam ni, ya, selamba, ya. Dan yang ketiga yang ceria.
Dia sambil bekerja bersiul-siul, gembira lah kita tengok, ni CEO macam ni lah. Okey, baik. Wartawan dia tanya satu soalan yang sama je untuk ditanyakan kepada dia. Soalannya berbunyi, what are you doing? Apa yang sedang anda lakukan? Baik, bantu saya untuk interaksi. Wartawan tanya yang masam. Macam apa jawapannya? Tengok masam, geram Allah, kita tengok muka. Wartawan tiba-tiba tanya, what are you doing? Apa yang dia jawab? Agak-agak. Selalunya saya dapat jawapan ini betul. Faham ni kan? Tak nampak muka. Tanya lagi. Dia marah. Orang yang masam ni, kenapa dia masam? Hormon yang dirembeskan oleh orang yang masam ni hormon kortisol. Hormon marah, hormon tak ada mood, tak ada idea dia. Sebab tu jangan masam. Orang yang masam ni kenapa dia terpaksa? Dia terpaksa buat kerja. Dia terpaksa. Kalau boleh, dia tak nak kerja tu, tapi kena buat juga. Makan macam mana dia pergi juga lah. Orang yang terpaksa buat kerja, orang yang masam ni, dia bukan sahaja menyiksa orang lain dengan mukanya yang masam, tetapi dia menyiksa diri dia sendiri. Orang yang masam ni toxic people. Dia menyiksa diri dia sendiri. Baik, bila orang yang masam ni, produktiviti kerja dia mesti menurun, kualiti kerja dia mesti tak ada, mesti turun. Sebab tu kalau kita terpaksa buat kerja masam ni, subhanallah, bahaya kalau kita. Berapa tahun kerja? 12 tahun. Berapa? 13 tahun. Bila hari Senin je mandi dulu. Hari Senin je tak suka, ya Allah. Tapi hari juga berapa tahun? 12 tahun macam tu, 10 tahun macam tu, tak penuh. Jadi kalau kita berdepan dengan keadaan terpaksa buat kerja, tak seronok kerja kita, ada dua option. Option yang pertama, berhenti kerja, tukar kerja. Jangan terseksa, berhenti kerja. Sebab kata-kata pakar perusahaan dia kata, siapa yang tak bahagia di tempat kerja, dia tak bahagia dalam hidup. Siapa yang tak bahagia dengan kerja dia, di tempat kerja dia tak bahagia dalam hidup. Okey, saya nak tanya, betul ke kadang-kadang? Ada rasional dia? Betul. Sebab kebanyakan masa kita di mana? Di tempat kerja kita, betul. Kita lebih banyak dalam satu minggu tengok muka isteri anak kita ke, suami kita ke, tengok muka kawan kita. Kalau kawan sekerja kita, cuba bayangkan, Petra Perkasa dah pernah berhadapan dengan 150 lebih, 170 organisasi. Kami pernah jumpa orang yang tak bertegur sapa dengan meja sebelah 4 tahun, 3 tahun. Bayangkan 3 tahun tak bertegur sapa, sempitnya Pak Sonoknya. Jadi option yang pertama, berhenti kerja, tukar kerja. Option yang kedua, ni tukar sikap kita terhadap kerja. Kita adjust kerja. Orang kata, we cannot direct the wind, but we can adjust ourselves. Kata dia kena apa? Kalau dapat ilmu masak, buat air limau. Betul. Dunia ni tak semua apa yang kita nak kita dapat, betul. Tak semua yang kita sangka terjadi, betul. Sebab dunia ini tidak adil. Dunia ini tak adil. Selagi kita terima dunia ini mesti adil, selagi itu kita sakit jiwa. Kita adjust diri kita. Betul. Sebab tu orang tua kita kata, kalau kita tak dapat apa yang kita suka, kita kena suka apa yang kita dapat. Adjust diri kita. Bukan dengan pekerjaan, dengan pasangan hidup macam tu. Pakar-pakar perkahwinan mengatakan bahawa selepas 5 tahun perkahwinan, barulah warna sebenar pasangan kita keluar. 5 tahun perkahwinan, 10 tahun keluar lagi. Dia tak keluar habis lagi, keluar. Tetapi masa cinta kita tak kenal. Masa kadang-kadang, sebab apa kita nak kenal yang baik-baik. Love is blind, betul. Cinta buta. Yang perempuan bajet bagus, yang lelaki betul macam. Semua orang tak nampak, tapi bila dah kahwin, terkejut kita. Macam ni rupanya. Bukan saja kita terkejut tengok dia pun terkejut tengok kita tahu. Jadi waktu tu nak tukar pasangan, kita kena adjust diri kita. Sebab tu orang kata kena bercinta berkali-kali. Bercinta mesti berkali-kali, tapi dengan betul dengan orang yang sama. Sebab bila nak cinta berkali-kali, kita kena kenal berkali-kali. Tak kenal maka tak cinta. Jadi kena berkenal bertahun berterusan. Bila kita berterusan kenal, kita akan berterusan cinta. Okey. Jadi saya harap tak ada orang yang masak. Okey. Wartawan tanya yang selama, what are you doing? Dicadangkan dalam buku yang saya baca ni. Yang selama ini kata, you nampak saja saya sedang simen, tapi sebenarnya
ni masyhur duit. Dia ada motivasi yang tinggi. Orang yang selama ini dia boleh kerja dengan baik kerana dia fikir how to get. Dia fikir bagaimana nak dapat KPI dia. Dia nak tinggikan KPI dia nak tinggikan gaji dia nak dapat bonus, dia nak dapat pangkat. Dia ada motivasi kerana apa? Dia ada sesuatu yang dikejar dalam bentuk material. Dia fikir how to get. Tetapi dia baru boleh bekerja dengan baik. Apa definisi cemerlang? Cemerlang ialah lebih dari baik, betul? Jadi yang ketiga ni yang ceria, kita nampak orang yang ceria. Okay? Orang yang ceria ni bila dia buat kerja, jangan dia pergi dekat yang depan kaunter supermarket kita beli barang pun kita tahu dia itu ceria atau tidak, betul? Orang yang ceria ni dia beli banyak beli barang hari ni sampai dia kira ni nak buat laksa ke? Dia tengok kita beli daun kata dia berinteraksi. Yang orang yang biasa macam ni je, dia ada lagi. Baik, orang yang ceria ni bila ditanya wartawan tanya what are you doing? Subhanallah, dia kata saya sedang bina rumah kepada orang yang tak punya rumah. Kenapa ini rumah PPRT, rumah orang miskin? Saya pun dulu biasa tak ada rumah. Saya dapat bayangkan waktu saya dulu masuk ke rumah dengan isteri dan anak-anak, rumah baru semuanya. Dan sekarang saya berpeluang untuk bina satu rumah kepada orang yang tak punya rumah. Saya dapat bayangkan orang lain gembira dengan rumah yang saya bina. Betul? Jadi orang yang ceria ni kenapa? Dia bukan fikir how to get, tetapi dia fikir how to give. Baik, cuba dengar ya. Sebab itu untuk ceria dalam kerja kita, ya, yang mana bila kita ceria ni, tersenyum kita ni, hormon yang dirembeskan tadi kortisol, yang ni hormon dia nama endorfin. Bila hormon ni keluar, dia idea banyak, dia boleh buat kerja dengan kualiti yang tinggi. Sebab itu kalau kita intai balik, kita imbas balik, ya, produk kita yang lama-lama yang sebelum ni, yang mana waktu itu kita boleh kerja dengan baik. Kalau kita tulis buku tu bagus dan sebagainya, pasti waktu kita menghasilkan kerja tu kita dalam keadaan yang ceria. Jadi sebab itu memberi lebih gembira daripada menerima. Tulis kata, memberi lebih gembira daripada menerima. Sebab itu kalau kita nak gembira dalam hidup kita, fikirkan how to give. Sebab itu umat Islam adalah umat yang ceria, umat yang produktif. Umat Islam bila buat kerja dia berkualiti. Kenapa? Dia fikir untuk memberi. Kedatangan Rasulullah untuk memberi rahmat seluruh alam, betul? Tangan yang di atas al-yadul mulia kata Rasulullah, khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jumpa je seorang Islam, kita kena memberi apa? Memberi sayang dan memberi senyuman. Kita adalah umat yang memberi. Dalam solat kita doakan orang lain. Dalam zakat 2.5% kita bagi pada orang lain, betul? Kita adalah umat yang memberi. Kita adalah umat yang ceria. Kita adalah umat yang produktif. Memberi lebih gembira daripada menerima. Sebab tu kalau hari itu dengar betul-betul ya, kalau hari itu hari yang dah, hari yang tak demo, tak sono, kalau minggu tu minggu yang murah, artinya hari itu, minggu itu, bulan itu, artinya waktu itu kita kurang memberi. Jadi cepat-cepat kalau kita tengok cuaca hati kita tak baik, terus kita memberi. Jumpa orang bagi senyum dia, tangan yang hulur bunga mawar, pasti tangan itu berbau harum. Kita nak ceriakan orang, kita insyaAllah kita akan ceria. Itu yang Profesor Moya kata, bahagia dengan membahagiakan. Boleh faham maksud saya ya? Ini penting dalam hidup. Memberi lebih gembira daripada menerima. Senyuman ada dua. Senyuman kerana gembira, satu lagi senyuman untuk menggembirakan orang lain. Betul? Senyum kerana kita gembira, itu senyum kerana kita menerima. Betul? Senyum untuk gembirakan orang lain, itu senyum untuk memberi. Senyuman yang dikaitkan dengan iman dalam Islam ialah senyuman yang kedua. Senyuman untuk gembirakan orang lain. Ini penting. Jadi senyuman yang lebih gembira ialah gembira. Dengar betul-betul ya. Jangan tunggu gembira saja baru kita nak senyum. Nanti sikit kita terima hidup. Jangan tunggu kita gembira baru nak senyum. Nanti sedikit je. Cuba kita belajar sekarang ini, praktikan. Kita nak gembirakan orang lain dengan senyuman. InsyaAllah kita akan banyak tersenyum dalam hidup. Sebab itu seorang sahabat pernah menjawab, dia kata, aku tidak pernah melihat Rasulullah sedangkan Rasulullah mesti dalam keadaan tersenyum. Okey, betul ya? Memberi lebih gembira daripada menerima. Okey, friendly speaking, saya tanya sekarang, menerima hadiah dengan memberi hadiah, mana lebih gembira?
hingga menyebabkan hati kita akur bahawa memang memberi lebih gembira daripada dulu. Bayangkan, saya nak cakap dengan ibu-ibu, ya, dan bakal ibu. Bayangkan kita ada anak umur 3 tahun, anak perempuan, itu satu-satunya anak kita. Anak kita ni selalu sakit. Tak ada lain yang dia minta pada kita, dia minta anak patung yang besarnya macam ni, warnanya macam ni, bentuknya macam ni. Ada spesifikasi yang tertentu yang dia nak. Oleh kerana dia sangat sayangnya anak tunggal kita pun carilah anak patung di KL, mana-mana, berbulan-bulan kita cari tak dapat. Anak patung seperti mana yang didekati oleh anak kita. Ya? Kalau kita balik, lepas dia bagi salam, mama, umi ada tak? Soalnya kita kata tak ada. Satu hari kita kursus di seberang laut kan Pak Ustaz Asyik belakang ni. Okay? Terus nak shopping, mesti shopping. Bila tengok ada. Ya? Anak patung yang macam-macam. Kita beli, kita berat betul-betul, balik ke rumah. Bila anak kita tanya, selalu kita kata tak ada. Tapi hari yang betul itu, tentu kita anak kita buka, ya, bungkusan dia tengok anak biru betul, peluk anak patung. Saya nak tanya hati ibu, yang mana dia biru? Hati ibu yang memberi, anak yang biru. Ibu yang memberi. Jadi rupa-rupanya lanjutkan ayat tadi, memberi lebih gembira daripada terima, dengan syarat kita memberi dengan kasih sayang. Bila ada kasih sayang, kita boleh beri. Sebab itu, apa saja yang kita buat, do with love. Buat dengan cinta, dengan kasih sayang. Apa saja kita buat. Memasak untuk keluarga kita, buat dengan kasih sayang. Kita mendidik anak kita, buat dengan kasih sayang. Bila kita cinta satu kerja itu tak jadi kerja lagi. Okay? Jadi anda macam saya, ya, dah umur 53 dan 24, kita boleh ada pengalaman pergi vocation, ya? Anak nelayan, anak pegawai getah, anak buruh kasar naik atas pentas Primus Scroll, ya? Ibu bapa mereka menangis kat bawah. Kenapa dia menangis? Ya? Sedangkan dia bukan habis-habisan untuk anak gembira, tapi ibu bapa ada. Sebab tu memberi gembira daripada bila ada kasih sayang. Dan kasih sayang hanya akan wujud, ini penting, ya. Kasih sayang hanya akan wujud bila ada iman di dalam hati. Bila ada iman di dalam hati. Sebab itu bila kita cinta kepada Allah, kita kasih sesama manusia. Bila kita kasih sesama manusia, kita boleh memberi kerana ada kasih sayang. Kerana kita bergembira dengan memberi. Ya, sebab itu selalu saya katakan begini, ya. Saya gunakan metafora, ya. Kalau kayu dengan kayu nak disatukan, kita gunakan paku, betul? Ya? Batu dengan batu kita satukan, kita guna simen, betul? Tapi dua hati manusia nak disatukan, mesti disatukan dengan apa? Cinta kepada Khalik yang menyatukan dua makhluk. Sebab tu cinta kita mesti dipasak kokoh dengan cinta Allah. Ini penting. Bila cinta Allah ada, kita boleh memberi. Dan bila kita memberi, yang ini yang dikatakan dalam rumah tangga, unconditional love. Cinta tanpa syarat. Kita cinta sekarang banyak syarat, ya? Aku boleh beri, syaratnya aku banyak menerima. Betul? Aku boleh memberi selagi dia cinta kepada aku. Kalau dia tak cinta, aku tak bagi lagi. Itu apa? Cinta dengan syarat. Betul? Baik, cuba kita tengok antara ketiga-tiga bekerja ni. Kalau kita sebagai CEO, yang mana kita nak bagi gaji dan pangkat yang banyak, pangkat yang tinggi? Kenapa kita bagi yang ceria? Kerana produktiviti kerja dia tinggi, betul? Kualiti kerja dia tinggi, betul? Rupa-rupanya, walaupun niat kita untuk memberi, semakin banyak kita berikan, semakin banyak kita akan terima sebagai balasan. Apa kata? What you give, you get back. Jadi ini dalam hidup. Jadi jangan rasa akan berkurangan dengan kita memberi. Sebab itu dalam keadaan Islam tidak akan apa-apa dan miskin orang yang membayar zakat. Bahkan bila dia keluar zakat, dia keluar sedekah, akan bertambah. Boleh faham maksud saya? Baik. Selalu saya tanya, masakan yang paling baik, yang paling nyaman, yang paling sedap, masakan siapa? Masakan ibu saudara. Kerana dibandingkan ketiga-tiga ini, ibulah yang memasak untuk memberi, ya. Sebab tu orang kata air tangan ibu, ya. Air tangan ibu ni bukan
bukan dia basuh tangan air itu air itu dikuat bukan. Air tangan ibu ialah dengan air aliran kasih sayang ibu dalam masakan. Dia memasak dengan kasih sayang untuk dia memberi. Air tangan di konsep air tangan ini ada pada seluruh pekerjaan. Dia guru ada air tangan dia waktu dia mengajar. Seorang doktor ada air tangan dia sewaktu dia beri rawatan. Apa saja ada air tangan. Air tangan itu aliran kasih sayang yang datang daripada iman untuk memberi dalam pekerjaan. Subhanallah, bagus ya, insyaAllah. Sebab tu ambil tadi we make a living by what we get. We make a living by what we get. But tetapi we make a life by what we give. Kita hidup dengan apa yang kita beri, tetapi kita membina kehidupan dengan apa yang kita beri. Apa beza hidup dengan kehidupan? Hidup dengan fizikal dan material, tetapi kehidupan dibina dengan spiritual, dengan nilai-nilai kasih sayang, kemesraan dan sebagainya. Betul? Baik, satu pertanyaan. Semua orang nak kasih sayang, betul? Semua nak kasih sayang, betul? Tetapi kenapa sekarang makin kurang kasih sayang? Semua orang nak kasih sayang, betul? Tetapi semakin kurang. Sebab kasih sayangnya ada hukum dia. Hukum kasih sayang berbunyi, kena beri dulu baru dapat. Boleh faham maksud? Kena beri kasih sayang dulu baru dapat. Sekarang manusia nak kasih sayang, tapi manusia tak fikir nak beri, tetapi dia fikir hanya untuk menerima. Sebab dia terlalu ego untuk memberi dalam hidup. Terlalu ego, nak bagi salam, nak memberi maaf. Ego semua. Ego ni menghancurkan. Punca ego, iman tak ada. Ego, orang yang rasa besar diri. Kenapa dia rasa besar diri? Dia sebab dia tak nampak Tuhan besar. Betul? Simple tu. Bila orang tak nampak Tuhan besar, dia nampak lihat diri dia besar. Bila diri dia besar, dia ego. Bila ego, dia enggan memberi. Okey? Ada pertanyaan apa? Saya pause sekejap. Ada pertanyaan apa? Boleh ikut tak? Boleh faham? InsyaAllah. Sebab tu ya. Ini semua apa yang dinilai kita. Saya hanya menerangkan apa yang ada dalam hati nurani kita masing-masing. Bukan sesuatu yang lain. Betul? Baik. Kecemerlangan dalam Islam berbeza dengan orang bukan Islam, kerana kecemerlangan kita terbahagi kepada dua secara bersebagi, iaitu yang dikatakan kecemerlangan dunia dan kecemerlangan akhirat. Sebab itu ini yang kita minta dalam doa kita. Kita baca sama-sama, ikut ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Baik, dalam doa yang pendek itu, tetapi itu dikatakan ibu doa. Ibu doa ni maksudnya, kalau kita sibuk sangat pun jangan lupa selepas selawat kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Selawat lagi terus ambil. Apa buat kerja macam itu. Dan terlampau singkat ni masa. Tak ada singkat lebih daripada itu. InsyaAllah doa aku macam semalam. Amin. Betul-betul itu yang doa yang paling. Dalam doa yang singkat itu yang doa itu dia ada hasanah dunia, yang kedua hasanah akhirat. Jadi kita ada di dunia, ada di akhirat. Di dunia ni jangka panjang yang pendek. Jangka panjang yang pendek. Jangka panjang memang panjang tapi pendek. Kerana nak dibandingkan dengan akhirat yang jangka panjang yang infinity. Betul? Ya, kalau kita tengok ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama ya 1 tahun, 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat sama 1000 tahun di dunia. Agak-agaknya kalau umur kita macam umur Nabi Muhammad 63 tahun, artinya 1,5 jam saja di akhirat. Sebab tu kita jangan fikir kat sini saja. Kita fikir-fikir sini. Dengar jangan jadi orang yang bijak sini, tapi kena jadi orang bijak sana. Ya, boleh faham ya? Jadi kita tengok. Baik. Di dunia kita nak apa?
Di dunia kita nak ni, jelas ni yang kita nak. Yang pertama kita nak yang dikatakan senang. Senang, di dunia kita nak senang, iaitu kemudahan dan kesenangan hidup. Kita nak. Ini aspek fizikal dan material kita. Siapa yang belajar teori psikologi ni, teori hierarki keperluan Maslow, awam, fisiologi, kemudian sosial, kemudian ini dia kata kita nak senang. Secara apa? Halalan dan thayyiban. Senang. Tak cukup, kita mesti ada yang katakan dua, tenang. Kita nak tenang. Di dunia kita nak tenang. Yang ini our spiritual kita. Kalau tadi ini hardware kita, yang ini apa dia? Software. Hakikatnya kehidupan ini ialah spiritual kita, software kita. Tenang. Ini namanya apa? Qalbun salim. Qalbun salimnya apa? Hati yang sejahtera. Subhanallah. Hati yang ada sifat-sifat maafnya, hati yang sifat daripada syirik, hati yang bebas daripada sifat-sifat buruk. Ini tenang. Jadi di dunia kita nak senang, yang kedua kita nak tenang. Ambil kataan ni. Senang ni dinamakan quantity of our material. Quantity of our material. Manakala tenang ni ialah quality of our heart. Jadi ini kuantiti harta kita, kuantiti harta kita, ini kualiti jiwa kita. Jadi kita nak dua-dua di dunia, senang dan tenang. Ikhlas. Boleh tepuk dada tanya hati. Sekarang kita senang ke ataupun tenang, atau dua-dua senang dan tenang. Boleh tanya hati kita. Hati kita tak akan timbul. Di akhirat kita nak yang pertama Allah redha kita, redha Allah. Allah redha kita. Allah akui kita sebagai hamba-Nya. Yang kedua, Allah tempatkan kita pada ultimate goal kita, iaitu kita nak balik ke syurga. Kita asal dari syurga, kita nak balik kepada syurga. Kita warga akhirat, bukan warga dunia. Selalu kita katakan dunia diciptakan untuk manusia, manusia diciptakan untuk ke akhirat, ke syurga. Boleh? Ini hasanah dunia, dan ini hasanah akhirat. Baik, saya nak tanya pada anda, semua manusia, tak kira apa agamanya, percaya adanya hari akhirat. Orang kata semua manusia ada yang dikatakan sense of the end. Sense of the end. Semua percaya manusia ada kehidupan selepas mati. Hindu dia percaya kepada reincarnation. Orang Cina dia percaya tak kehidupan kedua? Percaya. Kehidupan kedua. Sebab tu kalau dia mati, dia ada kereta, dia buat duit, dia bakar, sebab apa? Persiapan untuk kehidupan itu. Betul? Yahudi dengan Kristian pun percaya kepada hell and heaven. Betul? Kita orang Islam bagilah percaya kita tepat dan benar. Baik, satu pertanyaan. Kenapa semua manusia percaya ada kehidupan selepas mati? Ada kehidupan akhirat. Kenapa semua orang, manusia tak kira apa bangsanya, selagi dia beragama, dia percaya kepada kehidupan selepas mati, adanya hari akhirat? Kenapa? Balasan, Sayyidina adil dan sebagainya. Baik. Sebab di dunia ini tidak ada keadilan yang mutlak. Di dunia ini tak ada keadilan yang mutlak. Sebab itu kita nampak kadang-kadang orang jahat tak kena-kena tau. Naik kena. Bila dia nak kena-kena, tak kena-kena, ramai geram gitu dia. Dan kadang-kadang kita, orang yang baik tertindas, orang baik dizalimi. Betul? Kadang-kadang kita buat baik, tidak dapat penghargaan, tak dapat ucapan terima kasih, tak dikenang budi. Betul? Ini selalu berlaku. Majikan kadang-kadang dia tak menghargai pekerja yang memang baik. Kenapa? Dia tak pandai budi kerja dia, dia pandai buka kerja dia. Kadang-kadang suami isteri yang setia tidak dihargai oleh suami curang dan sebagainya. Di dunia ni tak ada keadilan yang mutlak. Sebab itu mesti ada kira bicara yang kedua, iaitu di akhirat. Jadi keyakinan pada hari akhirat itu fitrah semua manusia. Kenapa? Di dunia ini rupanya tidak ada keadilan. Boleh faham maksudnya? Ini penting. Ambil kata-kata ini. Hasil daripada ini terciptalah ungkapan ini. Ungkapan ini penting. Keyakinan pada hari akhirat, keyakinan pada hari akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia. Keyakinan pada hari akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia.
Selalunya orang kata keyakinan pada hari akhirat pentinglah ketika kita hidup di akhirat, betul. Tetapi ini saya katakan keyakinan pada hari akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia. Kenapa? Itulah kunci manusia nak jadi baik. Kunci. Sebab kita akan buat baik walaupun tidak ada penghargaan, tak ada ucapan terima kasih, kita buat baik kerana kita yakin di hari akhirat Allah akan balas, Allah akan nilai. Dan kita akan takut melakukan kejahatan walaupun waktu tu CCTV rosak ke, kamera AS tak ada ke, kita buat juga baik, kita tak tinggalkan juga kejahatan. Sebab apa? Kita tahu Allah melihat, Allah akan balas yang jahat dengan yang jahat. Ini kita tahu. Jadi ini punca manusia nak jadi baik. Sebab di dunia ni tak ada explanation. Seorang bayi dalam perut ibu dia kena HIV positif. Ada explanation. Bayi yang dalam perut ibu kena HIV positif. Apa sebelah bayi itu? Sekarang dosa. Betul? Tak ada. Sebab itu perlunya ada hari akhirat. Jadi sekarang benar betul ya, inilah ubat hati kita. Kalau kita buat baik, suami tak nilai. Kalau kita buat baik, ibu bapa, anak-anak derhaka. Kalau kita buat baik, bos tak nampak. Kalau kita buat baik, kawan-kawan tak nilai. Buatlah kerana Allah. Kerana Allah akan balas di akhirat. Sebab tu Rasulullah ketika nampak keluarga Yasir, Sumayyah, dia punya ayah Ammar, dia punya anak Ammar, dan kemudian Yasir, ya, ketika disiksa di peringkat Mekah, Rasulullah kata apa? Sabar bagimu keluarga Yasir, bagimu syurga. Itu saja. Tak bagi tahu apa. Apa nak kata? Sabar bagimu ada syurga, itu saja. Tenang hati dia. Ini penting ya. Ketika Asia nak dibunuh oleh Fir'aun pun, Asia berdoa, ya Allah, tolong bina satu rumah aku di dalam syurga. Itu saja.